Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Company, Lead Your Game. Alhamdulillah, untuk siri berikutnya ni kita akan bersama dengan salah seorang otai dalam industri latihan dan pembangunan, insya-Allah. Kita akan bersama dengan Cikgu Jinggo. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Mungkin ramai yang lebih kenal Cikgu Jinggo sebagai Cikgu Jinggo ataupun sebagai Tuan Harun Abu Bakar. Mana satu Cikgu? Nama Harun ni jangan disebut lah. Jangan, kecuali masa nikah. Cikgu Jinggo lah. Okay. Masa nikah disebut. Okey. Mungkin untuk sesi kali ini bersama dengan Cikgu Jinggo yang lebih dikenali sebagai pengasas ELAS lah, yang mana familiar dengan ELAS, ataupun saya yakin ramai yang dah attend program-program bersama Cikgu sendiri, insya-Allah. Tapi mungkin sebagai pengenalan kita pagi ni, mungkin apa sebenarnya ELAS tu, di sebalik nama ELAS tu Cikgu? Okey, jadi sebelum tu cikgu tu bukan cikgu ya, bukan CIK. Cikgu. Segi brandingnya cikgu. Dia satu branding tentang ELAS. ELAS ialah Effective Learning Activities. Okey. Bermaksud dalam mana-mana konteks pun, segi cikgu, sekolah, HR sebagainya, bagaimana untuk efektifkan kita punya learning proses itu, delivery proses. Sebab saya percaya di hujung semua kemendirian tu kita nak earn kan, earn. Jadi sebelum nak earn tu dia ada 4E. Enjoy, easy, excellent, we earn something. Kalau tak enjoy macam mana? Sebab tu dia ada effective learning kan. Jadi kita pusing macam-macam area, guna berbagai-bagai metod dan pendekatan untuk pastikan dia di hujungnya we earn something. I see. Okay. Learning tu bukan saja tertakluk dalam classroom. Tak. Cikgu, mungkin kan? Metafora, analogi kan. Betul. Okay. So bila dalam konteks The Company ni kita nak unjurkan learning tu ialah pembelajaran sepanjang hayat, seumur hidup kan. Sebab leaders are learners. Satu hari kita berhenti belajar, kita tak mampu untuk nak jadi leaders ataupun nak membimbing ataupun nak mendahului orang lain, tapi nak mendahului diri kita jugalah dulu, Cikgu. Okey. Bila ELAS, saya rasa ELAS ni kita dah boleh attach, ramai lah saya kira para peserta yang attach ELAS dengan gamification, Cikgu, kan. Mungkin ramai nak tahu juga dalam konteks sekolah kita tak nafikan lah, tapi dalam konteks industri, dalam konteks organisasi, jabatan, department dan sebagainya, apa kontribusi ataupun bagaimana ELAS ni boleh memberi manfaat, Cikgu? Okey, dia macam ni, bila sebut soal learning ni dia ada pedagogi dan andragogi. Betul. Kalau sekolah tu cakap soal pedagogi, pada orang dewasa ni dia andragogi. Jadi metod pendidikan orang dewasa ni tak sama. Jadi syarat untuk orang dewasa ni dia kena ada, jangan ada perkataan aku dah tahu. Kalau aku dah tahu, masuk kelas je, ni dah belajar. No. Saya cakap soal learning proses berterusan. Sebab tu sekarang ni Zaita dikatakan zaman sekarang, kalau dulu dikatakan big fish akan makan small fish. But sekarang the fast fish. Okey, siapa cepat? Ikan siapa cepat dia. Sebab tu dia katakan juga bukan zaman orang pandai, zaman orang rajin. Kau rajin, you akan jadi fast fish, you akan mengalahkan the slow fish. Mungkin ramai COVID-19 ni menjadikan ramai orang-orang, sebab tu dikatakan the blast society kan. Boring, lone, aggressive, afraid, sensitive and tired. Blast ni sebenarnya sedang menyerang dan duduk dalam industri latihan kita dan semua dekat jabatan. Dia macam alamak, lemau, rasa stres, nak pergi kerja. Dah 2 tahun duduk rumah. Betul. 2 tahun duduk rumah. Ingat lagi COVID-19? Ingat kan? Jadi benda nak buka balik ini, itu keluar perkataan mental block tu. Betul. Kita sebenarnya nak fokus dengan mental block sebab bila kita perhatikan macam mana Cikgu sharekan tadi, selepas PKP 2019-2020 kita di rumah. 21-22 ni barulah kita mula kembali kepada asal dan sebagainya. Tapi macam Cikgu kata, nak start balik momentum tu, itu yang kita nak masuk hari ini dengan mental block. Bukan saja dalam kalangan pekerja ataupun staff, tapi juga kepada pihak pengurusan, khususnya HR kadang-kadang. Macam mana Cikgu? Dia mental block dia, perkataan lain adalah criminal mind. Criminal tu apa dia? Penjenayah minda kan. Sebab yang menjadikan kita bagus. Sebab tu dalam filem Mortal Kombat dia katakan 3 perkara kalau kamu nak menang. Satu, kalahkan ketakutan fikiran. Dia fikiran dulu, fikiran. Sebab tu saya suka buat energizer. Aku fikir aku mampu dan melakukan kan. Cikgu nak tunjuk tak? Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku maksudnya kita kena kalahkan ketakutan dulu. Satu, bila fikiran tak kalah, sebab dalam fikiran kita ni waktu COVID ni dia ada 5 simptom yang menghala. Menunda, alasan, lalai, anggapan salah dan sering putus asa. Jadi apa tu? Malas kan. Dia malas sangat kan. Anak-anak malas. Jadi simptom-simptom ini kena divaksinkan lah. Sebab satu, kalah ketakutan. Kedua, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Okey, itu mental block tu. Yang ketiga, jangan malu jumpa orang. Betul. Ni adalah filem Mortal Kombat. Kalau nak perang besok, kalau nak menang,
3 perkara. Itu mungkin hari ni kita boleh ulaskan apa itu mental block. Apa saya tak faham mental block? Saya tanya pula. Itulah. Kalau saya menjawab cikgu habis 30 minit kan dalam program kita tak sampai 30 minit. Okay. Tapi cikgu mungkin memandangkan mental block ini biasanya dikenal pasti dalam kalangan pekerja. Cikgu bila nak balik kembali bekerja tu. Tapi dalam konteks pekerja pula ada yang beranggapan di kalangan pengurusan pun ada mental block juga sebab dah judgemental terhadap apa yang berlaku dekat pekerja tu cikgu. Okey, dia mental block ni terbentuk dari 3 perkara. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. 3 perkara itu membentuk dia mental block dan dikuatkan oleh belief system. Kepercayaan. Yang kepercayaan dia. Sebab saya nak kaitkan 6 mental block lah. Satu, bad image lah, pemikiran dia bad image, tak boleh, tak mungkin, tak mau. Dia tiga kluster lah. Tak boleh, mungkin ada orang bolehkan. Tak mungkin, ada orang mungkinkan. Aku tak mau. Tu kata orang Perak tu mana mahu kan. Mana mahu kan. Dia tak boleh, aku tak boleh. I can't kan. Sebab tu kalau nak menang satu, you kena remove your bad image, gambaran mental. Tak boleh ni. Yang kedua, bad environment, pengaruh persekitaran. Kalau pekerja ni apa dia? Anak, mak tu. Dia persekitaran. Ni satu lagi apa dia? Gadget juga persekitaran kan. Persekitaran, kawan-kawan, bos, rakan kerja, tu persekitaran. Betul? Okay? Yang ketiga adalah bad experience. Sebab tu kata academician, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Okay? Jangan jadi mangsa, jadi punca. Jangan blame others lah. Sebab kita kadang-kadang orang mental block ni, pengalaman lampau tu. Dia ni pernah buat salah, dia akan buat salah seumur hidup kat pejabat ni. Dia tak boleh macam tu kan. Sebab life ini is a process. Sebab tu saya bagi tahu pada rakan HR yang menonton, jangan labeling. Melabel ni saya bagi tahu alamak, dia membunuh potensi orang tu. Sebab yang menaikkan balon isi atau warna. Isi. Ya, bukan soal warna. Hebatnya pekerja kita bukan soal dia grade 44, 52, 48, 44, soal pakcik jaga. Soalnya soal tindakan, proses tu. Jadi bad yang keempat, the bad system. Sebab tu kita cakap soal the revolution Nokia versus Android kan. Nokia tu hebat, tapi kenapa dia kalah? Sebab dia mungkin terperangkap, aku dah tahu dah. Macam Kodak je kan. Aku dah hebat. Aku dah lalui semua benda ni kan. Zaman aku full stop lah. Zaman-zaman dikatakan aku dah tahu, dah habis. Sebab tu istilah big fish versus small fish. Sekarang bayangkan the small fish bergabung buat team building, bonding dia kuat, dia kalahkan orang di atas. Sebab tu Morocco pun kalahkan. Bangga betul Arab Saudi ni mengalahkan World Cup ni Argentina kan. Sebab dia the fast fish. Dia laju, cekap, cepat. Supporter ada kiri kanan. Wow, luar biasa. Tengok World Cup. Tapi itu juga mungkin expectation. Tak tengok sangat lah cikgu. Tapi kita ambil cakna lah kan. Tapi itu mungkin juga expectation daripada pihak pengurusan yang nakkan pekerja ataupun staf yang cepat, yang cekap juga kan. Tapi staf ni nak menangani dan mengurus mental block sendiri pun belum tentu cepat dan cekap. Okey. Jadi saya sambung balik tadi baru 4. Saya tak sambung jap. Yang kelima ialah bad reference, persekitaran yang negatif. Masya-Allah. Bekerja dengan toksik orang-orang, dan last kali bad spiritual lah, kembali soal fitrah agama. Jadi macam mana soalan tadi? Macam mana kita nak untuk pekerja tu sendiri mengurus dan menangani mental block dia? The mental block ini diuruskan oleh Y factor. Okey. Matlamat. Kau kerja untuk apa? Adakah kerja semata-mata untuk dapatkan fizikal duit semata-mata? Adakah kerja untuk dapatkan ilmu semata-mata? Adakah soal emosi, adakah soal spiritual? Ke PIES lah. Kalau kita bekerja hanya menambahkan duit semata-mata, tu yang tengok jam nak balik pukul apa tu. Kan? Jadi kita cakap soal kerja kena S, soal spiritual kan. Kita nak bagi rezeki pada anak-anak, nak contribution pada negara, dunia dan agama. Macam saya memang nak membantu Malaysia untuk buka minda. Mana ada orang yang tak jadi kan. Betul. Semua orang hebat, pada ruang dia berbeza. Betul. Jadi bila saya cakap soal nak removekan pertama sekali ialah Y factor. Big Y. Big Y. Kenapa orang kerja? Jadi kita masuk. Saya yakin hari pertama tuan-tuan daftar, kita punya big Y tinggi. Seronok sangat. Interview. Hari pertama akan cepat. Tapi kenapa makin lama makin malap? Ini persoalan yang HR kena fikir. Kenapa makin lama dia ni semangat ni, tapi kenapa makin lama makin kurang? Dan benda ini dipengaruhi oleh
sebab kita tadi persekitaran, budaya kerja, soal toksik kiri kanan, benda ni efek dia. Bila hilang enjoy, dia hilang easy. Bila hilang easy, dia hilang apa? Excellent. Dan earn akan hilang lah. Kalau orang yang enjoy, seronok sangat budaya kerja, seronok, aduh wow, dia rasa easy. Kerja mudah, jadi kerja pun jadi dia excellent. Setakat nak beli satu rim paper ni tak ada masalah. Kalau dah ada masalah, siap kau. Saya teringat kisah kontraktor, cikgu. Mungkin kita selalu juga kongsikan dalam program-program kan. Ada 2 orang kontraktor yang membuat kontraktor binaan lah. Yang menyusul batu-bata, yang menyimen batu-bata kan. Bila ditanya kepada seorang apa yang sedang dilakukan, dia kata tugasan hakiki dia lah kan, nak simen batu-bata untuk mendirikan sebuah bangunan lah. Tapi bila ditanya pada seorang lagi, apa yang anda lakukan? Saya sedang membina sebuah maligai untuk satu keluarga yang indah. Wow. Kat situ nilai yang sangat berbeza. Saya sudut pandang Big Y tadi. The Big Y. Betul. The Big Y yang baik, dia menjurus kepada S lah. Spiritual terus kepada ummah kan. Kita cakap soal kita nak bekerja, membantu ummah. Macam saya sendiri pun nak bekerja kuat, nak membantu warung makan sahabat. Saya ada rumah gedangan. Rumah gedangan kat Coket. Saya nak bekerja untuk membantu orang-orang. Jadi Allah buka keseronokan bekerja di situlah. InsyaAllah. Okay. Itu kita bercakap tentang mental block dalam kalangan para pekerja. Tapi mungkin satu ujian juga ataupun ramalan di tahun 2023 ini cikgu tentang isu pemberhentian pekerja. Mungkin bila dapat tahu akan diberhentikan kerja, retrenchment dan sebagainya, dah panik dekat situ, terus mental block, macam mana cikgu? Okey. Orang berhenti kerja kan, dia satu perkara yang menghalangnya soal zon selesa. Sebab tu dikatakan 98% manusia ini stay dalam zon selesa. Tapi bila you nak move ke depan, satu, no limited belief. Tahu? Kita menghadkan pemikiran kita ni kan. Kita kena, betul dia perkataannya mudah aja. Kau kena berani. Berani aja, brave kan. Kau tak berani. Sebab tu saya yakin orang yang berhenti kerja ni tak berhenti di situ. Jangan stop. Bukan stop dan tak buat apa-apa. Jangan stop. Dia kalau dalam konteks move on ni, orang-orang yang start dan orang yang move in. Kenapa aku blame others kan? Sebab bila kita menyalahkan orang, Zaita, jadi stres. Sebab tu hidup tidak ada orang gagal tu proses. Jangan jadi mangsa, jadi punca. Jadi punca. Kenapa sih punca dia apa kan? Sebab saya yakin ruang terbuka rezeki di mana-mana. Gunakan ability yang paling penting, Zaita. Burung tak terbang tinggi seekor-ekor kan? Betul. Burung dia kena berkumpulan. Sebab tu dikatakan satu kajian besar. Daripada 100% kemenjadian, 40% soft skill, 30% networking, 20% hard skill, seterusnya ialah barulah finance sebagainya. Jadi kepada yang mendengar, jangan stop sekejap kalau tarik nafas, relax, tengok balik kan. Sebab life ini kalau ikut pandangan saya, dia tidak berhenti pada waktu usia pencen lah. Berterusan kerja kan. Takkan berhenti. Dia tak ada full stop sebenarnya. Tak ada full stop. Kan? Kita ambil. Okey, jadi kepada kawan-kawan yang mungkin kena pun fikirkan. Niat kerja tu akan menguatkan dia. Kalau nak cari S, tak semestinya kerja kat jabatan kan. Nak cari spiritual kan. Menarik cikgu. InsyaAllah kita terhad setakat sini dahulu. Untuk siri ini kita akan bincangkan lebih lanjut dalam siri-siri akan datang. Dan bila cikgu cakap tentang move on tadi, kita di company bukan saja akan membantu untuk sama-sama move on, tapi saya kira lebih penting juga move up. Okay, dia jangan move out, jangan move out. Kan kita move up insyaAllah. So terus ikuti The Company Lead Your Game dalam siri-siri akan datang. Follow juga kami di Facebook, di YouTube, di TikTok dan sebagainya insyaAllah. So kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Untuk hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.